Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Idayu binti Abdul Aziz, Guru Prasekolah Seri Melewar, Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, ingin berkongsi tentang pembelajaran berasaskan projek Sains Awal Prasekolah. Baiklah, apa itu pembelajaran berasaskan projek? Pembelajaran berasaskan projek sememangnya telah dijalankan di prasekolah. Namun, pelaksanaannya dilihat agak sukar untuk dijalankan sepanjang PDPR dahulu kerana selalunya pembelajaran projek ni melibatkan masa yang lama. Maka saya memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dengan jangka masa yang pendek. Kita pergi pula kepada definisi pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek ini ialah pembelajaran berbentuk penyelidikan dan penerokaan berdasarkan inisiatif kanak-kanak. Baiklah, apakah fasa-fasa yang ada dalam pembelajaran berasaskan projek? Ada 3 fasa utama iaitu fasa yang pertama, perancangan projek, fasa yang kedua, pelaksanaan projek, fasa yang ketiga, pembentangan projek. Seterusnya, mengapakah pembelajaran berasaskan projek ini penting? Pembelajaran berasaskan projek boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir. Sebagai contoh, pada fasa yang pertama, guru akan galakkan kanak-kanak memberikan idea, pendapat atau apa sahaja tentang tajuk ataupun tema yang telah dipilih untuk pembelajaran berasaskan projek ini. Guru akan buka peluang kanak-kanak untuk mencurahkan idea mereka. Kerana pada fasa yang pertama, guru akan mengajak kanak-kanak merancang dan menghasilkan peta minda berkaitan tema ataupun tajuk projek yang telah dipilih oleh mereka bersama-sama. Guru juga boleh mengajak kanak-kanak memberi pendapat berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Sebagai contoh seperti peta minda ini. Mungkin guru dan kanak-kanak telah memilih dan membuat keputusan untuk menjadikan tema makanan sebagai tajuk dan juga fokus projek mereka. Jadi guru boleh minta kanak-kanak untuk memberikan pendapat mereka tentang makanan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Seterusnya, guru juga boleh mengajak kanak-kanak untuk membuat peta minda tentang idea baru. Idea baru yang dapat. Kalau tadi dia buat peta minda tentang pengetahuan yang sedia ada, sekarang guru boleh bertanyakan pelbagai soalan kepada kanak-kanak bagi merangsang minda mereka berfikir dengan lebih mendalam tentang tajuk projek yang dipilih. Seterusnya di fasa 2 ataupun fasa pelaksanaan projek dan juga fasa 3 iaitu fasa pembentangan projek. Di sinilah kepentingan lain pembelajaran projek itu boleh dilihat oleh iaitu kanak-kanak akan menjadi lebih kreatif dan seterusnya mampu menguasai kemahiran penyelesaian masalah. Hal ini adalah kerana semasa fasa 2 iaitu fasa pelaksanaan projek, guru akan minta kanak-kanak untuk membuat pelbagai aktiviti yang berkaitan seperti eksperimen, uji kaji, temu bual dan juga kajian lapangan. Seterusnya, di fasa ketiga, kanak-kanak diberi peluang untuk membentangkan semula projek yang telah dijalankan oleh mereka. Dalam konteks PDPR, kanak-kanak akan bentang secara online atau menghasilkan video dan kongsikan bersama guru dan juga rakan-rakan. Jom kita lihat bagaimana pula saya melaksanakan pembelajaran projek bersama anak-anak prasekolah Seri Melewar sepanjang PDPR dahulu. Saya menggunakan pendekatan projek jangka masa pendek. Terlebih dahulu, kita akan lihat kepada jadual PDPR yang telah dijalankan. Setelah menjalankan aktiviti projek dan juga sains awal pada hari Jumaat. Hal ini adalah kerana saya ingin memberikan masa dan juga peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktiviti projek semasa hari Sabtu dan juga hari Ahad bersama keluarga mereka di rumah. Medium pengajaran yang saya gunakan sepanjang PDPR ialah aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, Google Meet, YouTube dan juga penggunaan modul. Ini ialah contoh aplikasi Telegram yang saya gunakan sebagai medium untuk saya berkongsi aktiviti PDPR bersama dengan ibu bapa.
Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membantu ibu bapa yang tidak mempunyai aplikasi Telegram di telefon bimbit masing-masing. Selain itu, saya juga berkongsikan video-video pengajaran saya di channel YouTube saya sendiri. Saya juga menjalankan PDPR secara dalam talian menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Seterusnya, mari kita sama-sama saksikan video pengajaran saya sepanjang PDPR menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek jangka masa pendek bersama anak-anak prasekolah Seri Melewar. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang bayang-bayang. Anak-anak tahu tak apa itu bayang-bayang? Okey, jom kita lihat apa itu bayang-bayang. Okey, cuba lihat gambar yang ada tu. Gambar kucing. Apa yang dekat belakang tu? Itu ialah bayang-bayang. Tapi betul ke itu bayang-bayang kucing? Cuba anak-anak semua fikirkan. Jom kita belajar tentang bayang-bayang. Setelah itu, kanak-kanak akan bentang dan juga kongsikan hasil dapatan projek mereka. Selain itu, saya juga ada menggunakan modul. Okey, buka muka surat 71. Cikgu nak kamu siapkan tugasan yang ada dalam modul sains tentang topik 6 hidung untuk menghidu. Okey, setelah selesai kita akan buat satu projek sains tentang deria bau. Okey, kamu boleh saksikan video yang seterusnya. Terima kasih. Okey, hai. Untuk aktiviti hari ini kita akan bersama dengan Auni dan Alfa. Kita akan buat potpuri bunga. Okey, bahan yang diperlukan mula-mula ni kita perlukan apa? Tunjuk Auni dan Alfa. Okey, perlukan gunting. Okey, pegang elok-elok gunting dan bakul. Sekarang Auni dan Alfa pergi cari bunga yang berwarna-warni dan juga ambil daun pandan 2. Okey, bunga ambil 10 kuntum, daun pandan ambil 2. Okey. Okey, bye. Hai Auni, hai Alfa. Buat apa tu? Gunting bunga. Okey. Kanak-kanak akan gunakan video ini sebagai panduan kepada aktiviti projek mereka. Okey, bunga-bunga tadi dan daun pandan perlulah dipotong halus-halus. Okey, daun pandan pun potong halus-halus guna pisau ataupun guna gunting. Okey. Selepas gunting halus-halus ni, kita perlu jemurkan di tengah panas. Okey. Cubalah. Okey, seterusnya untuk menyiapkan potpuri bunga kita perlukan bahan-bahan seperti berikut. Bunga yang telah kita jemur, minyak wangi, getah kecil dan juga mask ataupun pelitup muka pakai buang. Okey, mula-mula kita ambil bunga yang kita dah jemur tadi. Okey, kita spray dengan sedikit minyak wangi. Okey. Kacau-kacau. Okey, seterusnya kita pilih mask yang kita nak guna. Contohnya cikgu nak guna mask yang ini. Okey, kita balikkan. Buka sedikit di bahagian belakang. Okey. Ambilkan bunga. Masukkan di dalam mask. Untuk setiap projek, saya terlebih dahulu akan kongsikan contoh dan juga demonstrasi kepada kanak-kanak. Dan seperti biasa, mereka akan kongsikan hasil dapatan mereka. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang campuran warna. Jom kita kaji apa itu campuran warna. Campuran warna ialah warna-warna asas yang boleh dicampur untuk menghasilkan warna yang baru. Setiap aktiviti projek yang dijalankan adalah berdasarkan tunjang literasi sains dan teknologi dan juga gabung jalin daripada tunjang-tunjang yang lain. Aktiviti hands-on sebegini dapat membantu kanak-kanak memahami apa yang dipelajari dan juga meningkatkan keyakinan diri seperti membuat pembentangan. Assalamualaikum. Hi everyone. Today I will show you science experiment.
and tissue paper. Let me start our experiment. Mari tengok kawan-kawan. Air tu menggerakkan dekat tisu tu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.